Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuzaki bin Zunaidi. Kami daripada grup 9 akan membuat pembentangan terhadap kajian pelaksanaan sekolah vernakular terhadap pemantapan hubungan etnik di Malaysia. Okey, untuk pendahuluan, latar belakang sekolah ini ialah Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai latar belakang etnik dan berbeza dari segi kaum dan agama. Dengan kepelbagaian ini, ia mewujudkan satu cabaran yang sukar bagi golongan pemimpin untuk menyatupadukan perpaduan dan keamanan buat semua kaum di Malaysia menjadi satu hati, supaya bersatu hati. Oleh itu, satu usaha perlu dilakukan untuk mencapai objektif ini. Oleh itu, faktor pendidikan adalah salah satu cara untuk mencapai perpaduan keamanan di negara Malaysia. Tanah Melayu mempunyai sejarah bidang pendidikan yang panjang. Ini kerana ia melibatkan sosio budaya daripada pelbagai kaum. Pemikiran masyarakat digambarkan dengan sistem pendidikan yang mereka terima pada masa itu. Sebagai contoh, pendidikan dalam aliran agama Islam berkait rapat dengan orang Melayu. Akan tetapi ia bertukar kepada pendidikan sekular apabila mengikut peredaran zaman. Impak penjajahan terhadap pendidikan di tanah Melayu telah menyumbang kepada perkembangan yang besar. Semasa penjajahan British, sistem pendidikan telah digunakan dalam pengukuhan dasar kolonisme dan imperialisme pada masa itu. Oleh itu, dengan adanya sistem ini, dengan wujudnya perpecahan ini yang berlaku pada pemerintahan British, ia mewujudkan pembentukan sekolah vernacular. Okey, kita akan teruskan kepada objektif kajian. Objektif kajian yang kami lakukan adalah untuk mengkaji konsep sekolah vernacular yang kita masih pakai sehingga ke hari ini. Dan objektif yang kedua ialah untuk mengkaji kesan pelaksanaan sekolah vernacular terhadap hubungan etnik di Malaysia. Okey, saya akan biarkan pembentang seterusnya untuk menyambung pembentangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Ikram bin Zulfikri. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu-isu dan masalah dalam sistem pendidikan. Pada tahun 2010, sistem pendidikan Malaysia telah dimajukan seiring dengan keperluan asas semasa disebabkan masyarakat juga berubah mengikut arus pemodenan dan globalisasi dunia. Kini, negara Malaysia masih lagi menggunakan sistem persekolahan yang lama dengan menggunakan konsep sekolah kebangsaan, sekolah Tamil dan sekolah Cina. Selain itu, masalah-masalah berkenaan dengan sistem persekolahan telah dibincangkan pada golongan-golongan pemimpin sehingga tiada punca penyelesaian yang dapat digunakan untuk mengubah sistem persekolahan yang lama. Permasalahan sistem sekolah yang lapuk akan menjadi isu yang besar di mana masyarakat yang berbilang kaum bukan perkara yang senang untuk mendapat persetujuan satu hati daripada masyarakat yang berbeza pandangan dan fikiran. Justru itu, setiap langkah sama ada yang hendak dilakukan akan sentiasa dipengaruhi oleh ahli politik tanah air sendiri sejak zaman penjajahan British. Secara umumnya, mengetahui di mana pihak kerajaan dapat memainkan tanggungjawab yang baik bagi menaikkan kualiti pendidikan bangsa, tetapi setiap usaha yang dilakukan sejauh mana dapat menyelesaikan isu yang timbul. Malaysia kini masih lagi mempunyai sistem persekolahan yang tidak mempunyai perubahan dari aspek perpaduan dan kesamaan antara kaum. Kebanyakan pelajar dapat menggunakan sekolah sebagai medium untuk memulakan asas permulaan untuk membina hubungan baik sama sendiri di mana sekolah dapat berhubung dengan beramal mesra, makan bersama dan saling kenal mengenal. Selain itu, dengan wujudnya sekolah yang terdiri berbagai jurusan seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil telah menyebabkan penjejasan perpaduan antara kaum. Sistem pendidikan yang digunakan Malaysia sekarang tidak boleh digunakan sebagai sebabnya ia tidak berapa relevan kerana dapat mengurangkan hubungan silaturahim antara masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Secara langsung, Malaysia tidak mempunyai hubungan yang baik sesama kaum yang berbeza.
Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan bahawa beliau sudah berfikir untuk menghasilkan satu sistem di mana rakyat Malaysia bersetuju untuk mengikut sistem persekolahan khas. Dalam pelaksanaan usaha baru itu, kerajaan juga mengambil kira keperluan rakyat supaya tidak menimbulkan permasalahan, pergaduhan dan perbalahan antara kaum. Kini masyarakat Malaysia masih lagi tidak setuju untuk melakukan usaha dan yang telah diwujudkan oleh Perdana Menteri. Hal ini kerana majoriti masyarakat Malaysia mahu menggunakan bahasa ibunda dan mengekalkan sistem persekolahan yang lapuk itu bagi menjamin hak-hak mereka. Idea untuk mewujudkan aliran sistem persekolahan mesti dilaksanakan kerana dapat memupus semangat perpaduan antara kaum. Pelaksanaan sekolah aliran tunggal tidak akan menyebabkan hilangnya identiti etnik tertentu, malah akan terus menanam semangat solidariti yang kuat masyarakat Malaysia. Walaupun mereka belajar di sekolah mempunyai genre yang sama, orang Cina, India, semua kaum masih dapat mengekalkan bahasa ibunda mereka. Kebanyakan sekolah-sekolah jenis kebahasaan Cina, Tamil, jumlah pelajar tidak berapa ramai kalau dibandingkan dengan pelajar-pelajar sekolah kebangsaan. Hal ini kerana perbezaan jurang yang besar antara murid berbangsa Cina, Melayu dan India. Isu ini disebabkan kaum masing-masing lagi suka menyesuaikan diri dengan penggunaan bahasa ibunda mereka. Sebagai contoh, di sekolah kebangsaan, bahasa Cina dan bahasa Tamil tidak digunakan. Di sekolah Cina dan bahasa Tamil, bahasa Melayu bukan bahasa utama. Oleh itu, terdapat dua situasi yang berbeza dan masalah ini biasanya berlanjutan hingga ke hari ini. Saya akan meneruskan dengan kesan positif daripada pelaksanaan sistem vernakular di Malaysia. Terdapat 4 kesan positif dan yang pertama adalah budaya menghormati hak kaum lain. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, di mana sikap hormat menghormati telah dipupuk sesama kaum. Kesannya dapat memupuk perpaduan antara kaum dan etnik di Malaysia. Mempunyai sistem pembelajaran yang berbeza bukanlah alasan untuk kita tidak menghormati dan mengabaikan mereka. Tetapi, subjek-subjek harian yang sama telah mewarnai sistem pembelajaran kita seperti subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan matematik. Yang membezakan antara kita dengan kaum lain adalah Cina menggunakan bahasa dan tulisan Mandarin, manakala kaum India menggunakan bahasa dan tulisan Tamil. Di sini jelaslah bahawa sekolah vernakular dapat memupuk sikap saling hormat menghormati antar kaum. Yang kedua adalah peluang menguasai banyak bahasa. Seperti yang kita tahu, sekolah vernakular menggunakan bahasa pengantar mengikut bahasa ibunda masing-masing. Jelas di sini bahawa sekolah vernakular dapat mendedahkan dan mewujudkan pelbagai bahasa di negara kita. Kesannya masyarakat di negara kita mempunyai peluang untuk menguasai pelbagai bahasa di negara ini. Dengan adanya kebolehan untuk berbahasa dengan pelbagai, kita dapat berkomunikasi dan berhubung dengan negara luar sekaligus dapat mengeratkan hubungan sesama negara luar seperti negara China dan negara India. Selain itu, kita juga dapat mengharumkan nama negara dengan menjadi duta untuk mewakili negara. Selain itu, kita juga dapat mengeratkan hubungan sesama kaum. Contohnya seperti seorang pengacara televisyen, Baki Zainal, yang berkebolehan untuk menguasai pelbagai bahasa dan sering dilihat mengacara pelbagai program-program di televisyen, terutamanya di ATV. Di situ kita boleh lihat beliau sangat selesa ketika bergaul dengan kaum Cina, dan kaum Cina juga yang kelihatan tidak kekok untuk bergaul dengan beliau. Yang ketiga adalah penekanan pembelajaran yang berbeza. Setiap sekolah mempunyai budaya tersendiri serta menyampaikan cara pengajaran dan pembelajaran yang berbeza. Contohnya, pelajar yang mempelajari subjek matematik di sekolah vernakular Cina digalakkan untuk menggunakan sempawah sebagai alat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkiraan. Pelajar bukan sahaja akan menjadi lebih cekap, malah lebih matang dari segi pemikiran dalam mempelajari sesuatu bidang. Pelajar juga dapat mengetahui dan mengadaptasi dalam suasana budaya pembelajaran yang unik melalui sekolah vernakular. Yang terakhir adalah pendedahan budaya antara kaum. Budaya kaum lain dapat diperkenalkan. Sekolah Cina dan India bukan hanya mengutamakan pelajar dari kaumnya saja, tetapi mereka turut membenarkan pelajar bangsa lain seperti bangsa Melayu untuk belajar di sekolah mereka. Ini dapat membuatkan golongan muda
dapat meningkatkan persefahaman sesama kaum, contohnya ketika sambutan hari perayaan. Golongan muda juga dapat meningkatkan pergaulan mereka dengan pelajar dari kaum lain seperti kaum Cina dan India. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua tentang keburukan sekolah vernacular. Okey, kita pergi pada isi pertama. Isi pertama adalah penekanan etnik dan identiti bangsa yang sangat melampau. Ini kerana ia boleh mewujudkan sikap wasatiyah yang tidak sihat dalam kalangan masyarakat. Wasatiyah ni kita definisikan sebagai jati diri. Seterusnya, ciri-ciri sekolah vernacular yang menggunakan bahasa ibunda dalam pembelajaran. Mereka di sekolah vernacular mereka menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Ini perlu dielakkan kerana ia akan menyebabkan ketaksuban terhadap bangsa ibunda mereka. Seterusnya, penekanan etnik yang melampau ini juga boleh mewujudkan sifat pilih kasih dan ketidakadilan. Sebagai contoh, mereka lebih mengutamakan sesuatu bangsa itu dalam memilih pekerjaan. Ini perlu dielakkan kerana ia boleh melanggar etika bekerja dan melemahkan sesuatu organisasi. Selain itu, keburukannya adalah cara pemikiran pelajar berlainan. Seperti yang sedia maklum, sistem pendidikan di sekolah vernacular, aliran silibus dan penekanan yang berbeza menyebabkan sukar untuk pelajar lulus dalam ujian itu. Sebagai contoh, di sekolah agama mereka lebih menekankan kepada keagamaan seperti hafalan. Manakala di sekolah kebahasaan Cina atau India, mereka lebih menekankan aliran sains dan matematik. Ini boleh apabila perkara ini berlaku, ini boleh menimbulkan ketidakseimbangan dalam sukatan pembelajaran itu. Mengikut kajian, semakin susah dalam pembelajaran itu, semakin kritis corak pemikiran pelajar. Jadi kita perlu selaraskan semua aliran supaya pemikiran pelajar akan lebih cerdas dan baik. Seterusnya, isi ketiga adalah bahasa kebangsaan akan terpinggir. Seperti sedia maklum, bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu. Perkara ini telah termaktub dalam Perlembagaan 152, yakni bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia. Namun demikian, setengah kajian yang dibuat mendapati masih tidak ramai yang fasih berbahasa Melayu. Hal ini mendukaceritakan kerana sebagai rakyat Malaysia, kita patut fasih berbahasa Melayu apabila berkomunikasi antara satu sama lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh pendedahan yang luas terhadap bahasa ibunda di sekolah vernacular kerana mereka lebih menggunakan bahasa lain sebagai bahasa pengantar. Kita patut ingat, kita perlu mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi kerana bahasa jiwa bangsa. Akhir sekali, keburukan sekolah vernacular adalah hilang perpaduan sesama rakyat Malaysia. Ini dapat kita tengok apabila hilang perpaduan, ia akan menyebabkan tiada semangat mereka untuk bersatu padu dalam kalangan rakyat Malaysia. Sistem sekolah vernacular ni sebenarnya telah memisahkan rakyat dari bangku sekolah lagi. Ini kerana apabila pelajar pergi ke sekolah, mereka tidak berinteraksi dengan kaum lain. Jadi ia boleh menyebabkan kurang kecaknaan terhadap kaum itu. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita patut menjaga hubungan sesama rakyat dan juga apa yang saya ingin kongsikan, kita boleh ambil iktibar daripada kejadian di SMK Datuk Bentara Luar, Batu Pahat, Johor. Perkara ini telah berlaku kerana di sekolah sana pelajar Melayu lelaki perlu mengambil sukan bola sepak dalam co-curricular. Manakala pelajar Melayu perempuan perlu mengambil bola keranjang. Sebaliknya, pelajar Cina perlu mengambil pingpong dalam sukan co-curricular. Apabila perkara ini telah diketahui oleh Tengku Mahkota Johor iaitu Tunku Ismail Idris, baginda telah bertitah supaya perkara ini tidak terjadi lagi. Dan dia telah menegaskan bahawa sekolah merupakan tempat untuk kita memupuk perpaduan, tapi bukan untuk memecah belahkan rakyat. Okey, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Ikhwan bin Yahya dan saya ingin teruskan dengan langkah-langkah sistem pendidikan ke arah perpaduan nasional. Antara perubahan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menangani masalah perpecahan kaum disebabkan oleh pelaksanaan sistem pendidikan vernakular adalah dengan pelancaran Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010 yang telah diasaskan oleh bekas Perdana Menteri kita Tun Abdullah Ahmad Badawi. PIPP ini berteraskan 6 teras strategik dan saya ingin menekankan tentang teras yang keempat iaitu merapatkan jurang pendidikan. Antara langkah lain yang telah dibuat adalah pelaksanaan sekolah wawasan. Sekolah wawasan didefinisikan sebagai sekolah rendah yang berkonsepkan pembelajaran secara bersama-sama dalam satu kawasan tanpa mengira agama serta kaum. Sekolah wawasan ini bertujuan adalah untuk memupuk perpaduan antara pelajar tanpa mengira bangsa. Konsep sekolah wawasan ini dipersetujui oleh seorang tokoh pendidikan iaitu Profesor Datuk Dr. Kamarudin yang berpendapat bahawa sistem pendidikan yang hanya menggunakan satu bahasa pengantar adalah cara yang paling berkesan bagi mewujudkan perpaduan. Seterusnya, peranan dan tanggungjawab. Peranan dan tanggungjawab saya kelaskan kepada 3 iaitu peranan individu, masyarakat serta kerajaan. Peranan individu adalah dengan membuang sifat resis dan sifat benci terhadap kaum lain. Peranan masyarakat adalah dengan menyokong pelaksanaan sekolah wawasan dan pihak kerajaan perlulah menjadi medium penyampaian kepada rakyat tentang konsep sekolah wawasan tersebut. Selain itu, langkah yang seterusnya adalah dasar bahasa kebangsaan. Dasar bahasa kebangsaan menekankan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 152 telah menyatakan bahawa bahasa Melayu perlulah digunakan dalam semua urusan rasmi seperti digunakan dalam pejabat-pejabat. Akan tetapi hak etnik lain untuk mempraktikkan bahasa ibunda mereka amatlah tidak dinafikan. Hal ini kerana adalah bertujuan untuk mengelakkan perselisihan faham berlaku antara kaum. Sekian daripada saya teruskan kepada ahli yang seterusnya. Sekarang saya akan beritahu kesimpulan tentang topik ini. Okay. Seperti kita tahu, pertubuhan di Malaysia daripada perkembangan ilmu yang bermulanya daripada sekolah pusat-pusat ilmu. Terbukti jelas bahawa penubuhan sekolah vernakular yang pertama menyumbang kepada pertubuhan pusat-pusat ilmu di negara Malaysia. Kepentingan daripada penyebaran ilmu ini memberi impak yang besar kepada masyarakat Malaysia sehingga sekarang. Tanpa ilmu, mungkin masyarakat masih tinggal di kawasan-kawasan pedalaman seperti sebelum kedatangannya penjajah. Kemajuan teknologi dan kemudahan infrastruktur merupakan bukti mata kasar peningkatan ilmu dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sekolah vernakular bukan sahaja mengajar tentang ilmu sains, tetapi ia juga menerapkan tentang nilai-nilai murni kepada murid supaya memupuk sesiah diri yang baik. Penekanan ilmu dari segi adab dan sesiah juga menjadikan masyarakat harmoni dan bersatu padu walaupun perbezaan agama dan bangsa. Namun, walaupun banyak perubahan yang berlaku, kekurangan dan kelemahan sistem masih ada dan setiap pihak, terutamanya pihak kerajaan, harus mengambil tahu dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jika perkara ini diambil remeh atau diendahkan, kesannya pada generasi yang akan datang boleh mengakibatkan negara yang mundur. Akhir kata,
sekolah vernacular memberi impak yang besar kepada negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus bertanggungjawab dalam memastikan mutu sistem pendidikan di negara kita bertambah maju dan selesa untuk generasi-generasi yang akan datang. Hal ini kerana teknologi dan zaman berubah. Jadi generasi mudalah yang akan jadi pemimpin pada masa hadapan untuk membentuk negara yang maju. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.